Mula kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa uswatina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa mawalah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل وجعلنا من عبادك الصالحين واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم آمين. وقال الله تعالى في كتاب عزيز وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى أيضا ولقد أرسلنا إلى من قبلك وأخذناهم بأسنا تضرعا. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tema sekali marilah sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan kehidupan atas muka bumi Allah yang Allah pinjamkan kepada kita ini. Mudah-mudahan kita mampu untuk menjadikan kehidupan di atas muka bumi Allah yang sementara ini sebagai satu peluang untuk kita mencari bekalan yang terbaik untuk kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik bekalan untuk kita bawa bertemu dengan Allah adalah bekalan takwa, agar kita dapat kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupan yang sebenar di sana nanti insya-Allah. Tuan-tuan, sidang penonton yang dikasihi sekalian, malam ni kita berkuliah secara online dalam usaha kita untuk mengisi masa kita. Walaupun dalam tempoh kita dikenakan PKP, dalam tempoh kita tak dibenarkan berkuliah di masjid dan surau, tapi insya-Allah ia tidak akan menghalang kita untuk kita mencari ilmu bagi memantapkan iman dan sebagai panduan dalam kehidupan kita. Khususnya pada malam ni insya-Allah saya akan bawa hadis Nabi SAW yang kita petik dari kitab Mustika Hadis dalam bab iman dan Islam yang sempurna. Dalam masa yang singkat ini, insya-Allah kita akan lihat hadis yang ke-17. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. Rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seseorang tidak melakukan zina. Seorang yang hendak berzina, ia tidak akan berzina semasa ia berkeadaan sempurna imannya.
Dan seseorang yang hendak minum arak, ia tidak akan minum arak semasa ia berkeadaan sempurna imannya. Dan seseorang yang hendak mencuri, tidak akan melakukan perbuatan itu semasa ia berkeadaan sempurna imannya. Dan seseorang yang hendak melakukan rompakan, yang lazimnya menjadikan orang yang dirompak itu memandang sahaja kepadanya kerana takut kepadanya, tidak akan merompak semasa ia berkeadaan sempurna imannya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, di dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang kepentingan iman dalam kehidupan. Iman ini dianggap sebagai pengawal dalaman, pengawal yang paling ampuh. Kalau kita di luar, yang mengawal kita hari ini, kita tak berani keluar rumah sebabkan ada polis. Ada pihak berkuasa yang menahan kita daripada keluar. Kalau kita keluar, kita kena saman dan sebagainya. Tapi, jika manusia yang mengawal kita, kita masih mampu untuk melepaskan diri. Maka, kawalan daripada makhluk ini tidak akan sempurna. Kita masih lagi, sebab tu hari-hari kita tengok. Ada sahaja orang melakukan pelanggaran SOP. Tak kiralah siapa dia, kerana apa? Kerana dia rasa pada masa tu dia tidak diperhatikan. Ataupun dia tidak ada betul-betul kefahaman tentang bahayanya. Namun demikian, satu kawalan yang paling penting dalam kehidupan kita yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang dibacakan tadi, iaitu kawalan iman. Walaupun tidak ada orang yang melihat, walaupun tidak ada polis, walaupun tidak ada ibu bapa, walaupun tidak ada guru-guru, walaupun tak ada orang yang kita takut dengannya, tapi kita tetap ada Allah Subhanahu Wa Taala. Atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha melihat, yang maha mengetahui, yang maha berkuasa, maka kita tak berani nak melakukan benda-benda yang jahat walaupun orang lain tak tengok. Walaupun pihak berkuasa tak tengok. Kenapa? Kerana dia melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang tergamak melakukan sesuatu yang dilarang ini disebut oleh Nabi SAW orang yang berkeadaan dalam tidak sempurna imannya ketika itu. Uraian daripada hadis ini, kebahagiaan hidup seseorang itu atau sesuatu bangsa adalah bergantung kepada pertalian keturunannya yang bersih serta berkekalan, dan keselamatan akal fikirannya serta harta benda. Maksudnya apa yang Nabi SAW sebut dalam tiga benda yang merupakan kemungkaran yang boleh merosakkan kebahagiaan hidup manusia tadi itu. Yang pertamanya keturunan. Akibatnya sebab tu Islam melarang perbuatan zina, nak memelihara keturunan. Yang keduanya, minum arak yang menghilangkan akal, boleh menyebabkan hilangnya kebahagiaan dan ketenangan hidup manusia. Dan yang ketiganya, harta benda. Apabila harta benda kita rasa tak selamat, hidup kita tak tenang. Sebab hidup kita ni memerlukan harta benda. Nak solat perlu harta benda, nak pergi haji perlu harta benda, nak buat apa kita tetap perlukan harta benda. Maka bila kita rasa harta benda kita tak selamat disebabkan ada orang yang mencuri, ada perompak yang merompak, maka kita rasa hilang kebahagiaan, ketenangan hidup kita. Untuk mencapai kebahagiaan hidup itu, maka perbuatan zina yang menodai pertalian keturunan hendaklah dijauhi. Dan perbuatan minum arak yang menghisap benda-benda yang merosakkan, menghisap dadah dan sebagainya, yang merosakkan akal fikiran, hendaklah disingkirkan. Juga perbuatan curi dan rompak samun hendaklah dihapuskan. Jadi dengan wujudnya pertalian keturunan yang bersih dan berpanjangan itu, wujudlah pula perasaan pertalian kaum kerabat dan kebangsaan yang dengan kekuatan dan pengaruhnya seseorang itu akan mendapat kekuatan untuk mencegah sebarang bahaya yang akan menimpanya. Penting kita menjaga keturunan. Bila keturunan, kita ada kerabat. Bila ada kerabat, akhirnya membentuk satu bangsa macam kita, bangsa Melayu dan sebagainya. Yang kita akan minta tolong yang pertama sekali dengan keturunan kita bila kita susah. Kemudian kaum kerabat kita. Kemudian bangsa kita. Maka sebab tu Islam suruh jaga keturunan ini.
dengan menjauhkan diri daripada zina dan perbuatan-perbuatan yang merosakkan keturunan. Kemudian, bila keturunan kita dah elok, maka kita perlu pula di sana menjaga akal. Kerana bila kita menjaga akal, kita dapat membezakan yang mana hak dan yang mana batil. Yang mana salah, yang mana betul. Kita dapat beza. Kadang-kadang kita macam tak tahu nak beza. Hak mana satu betul, hak mana satu salah. Disebabkan akal kita telah rosak. Selain daripada arak, selain daripada dadah, akal ini juga boleh rosak melalui pemikiran kita yang menumpukan kepada satu-satu benda yang boleh mempengaruhi akal kita. Contohnya kita hanya menumpukan kepada hiburan. Maka apa saja hiburan, bagi kita semua betul. Benda yang menyeronokkan, semua betul. Maka dia akan merosakkan akal sehingga kita tak dapat nak beza hiburan yang betul dengan hiburan yang salah. Begitu juga cara kita nak mengumpulkan kekayaan. Tumpuan kita nak kaya. Tumpuan kita nak duit. Tumpuan kita nak senang. Maka apa saja yang boleh bagi kita kaya, apa saja yang boleh bagi kita duit, apa saja yang boleh bagi kita senang, bagi kita itu baik. Sampai ada yang rasuah, sampai ada yang mencuri, pecah amanah dan sebagainya. Padahal bukan dia tak tahu rasuah itu salah. Bukan dia tak tahu pecah amanah itu salah. Tapi pemikirannya telah rosak disebabkan oleh tumpuan dalam kehidupannya itu telah rosak. Maka sebab itulah kita kena pelihara akal ini. Dan yang ketiga, menjaga harta benda kita. Menjaga harta benda ni sebab itulah dalam Islam kita melihat ada hukuman-hukuman yang tertentu yang Allah tetapkan untuk menjauhkan kita daripada merosakkan harta benda orang lain. Demikian juga dengan terselamatnya akal fikiran dari sebarang perkara yang merosakkan. Dapatlah manusia menimbang dan mengenal mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang hak dan mana yang batil. Dan dapatlah pula memikirkan soal-soal ketuhanan serta soal iman dan taqwa. Demikian pula dengan terselamatnya harta benda yang menjadi asas kehidupan seorang. Akan dapatlah ia memajukan segala urusan dunia dan agamanya dengan sempurna. Kebenaran hakikat ini diakui oleh ahli-ahli fikir yang bijak pandai. Bahkan semua agama yang diturunkan oleh Allah Ta'ala bertujuan menjaga perkara-perkara tersebut dari apa jua yang merosakkannya. Malangnya, perbuatan zina yang menodai pertalian keturunan, minum arak yang merosakkan akal fikiran, mencuri merompak yang memusnahkan hak milik orang lain dengan tidak berperi kemanusiaan ini tetap terus berlaku dan bermaharajalela bukan sahaja oleh orang-orang yang jahil, bahkan juga oleh orang-orang yang terpelajar. Macam yang disebut tadi. Dia tak pilih orang pandai ke, orang tak cerdik ke, tapi bila dia dah rosak, semua boleh berlaku. Kita boleh tengok di kalangan dalam masyarakat kita, benda ini memang berlaku. Berlakunya demikian ini adalah disebabkan ketiadaan atau kelemahan iman. Ini yang disebut oleh Nabi SAW, yang Nabi kata, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan berzina orang yang nak berzina ketika dia sedang beriman. Maksud dia, kalau dia betul-betul ada iman, dia takkan buat. Begitu juga dia takkan minum arak ketika imannya sempurna. Dia takkan mencuri ketika dia ada iman yang sempurna. Dia takkan merompak, menyakiti orang, merampas harta orang ketika imannya sempurna. Yang menjadi semua ini adalah kerana ketiadaan atau kelemahan iman. Dan dengan itu mudahlah mereka dipengaruhi oleh runtunan hawa nafsu dan keadaan buruk yang di sekelilingnya. Jadi tuan-tuan, daripada hadis ini yang pertama kita kena belajar. Iman ini suatu perkara yang boleh bertambah dan boleh berkurang. Memang kita orang Melayu terutamanya, kita lahir di kalangan keluarga Melayu Islam, kita rasa kita orang Islam. Sebab itu ulama menggariskan, iman ini ada tingkatan-tingkatannya. Iman di peringkat yang pertama macam kita, iman keturunan ni dipanggil iman taklid. Iman kerana apa? Kerana kita ikut mak ayah kita. Mak ayah kita Islam, kita pun Islam. Iman taklid ini, ikut jumhur ulama, hanya diterima di peringkat permulaan. Seperti mana berlaku dalam peristiwa Fathu Makkah.
Apabila Nabi SAW dan para sahabat berjaya membuka kota Mekah, ramai orang pakat masuk Islam, orang Arab Quraisy pada masa itu. Ikut Abu Sufyan, kemudian ikut kerana Nabi kata siapa yang masuklah rumah dia, dia selamat. Siapa berlindung di Masjidil Haram, di Kaabah, dia selamat. Siapa yang ikut Abu Sufyan, dia selamat. Pakat ramai-ramai. Tapi dia tidak selama-lamanya. Kenapa? Bila berlaku peperangan Hunain, berselerak habis hak ramai tadi. Maka dia kena pergi kepada satu tingkatan yang baru dalam iman, iaitu iman ilmu. Kita beriman dengan ilmu. Batu asas kepada iman ini adalah ilmu. Maka bila kita rasa iman kita ni iman yang kurang, iman yang lemah, ulama gariskan pada kita macam mana cara kita nak meningkatkan iman. Ini sangat penting. Sebab ada kisah di kalangan sahabat Nabi SAW, orang yang sangat terkenal dengan imannya diakui oleh Nabi SAW, diakui, disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan juga apa yang berlaku pada Sayyidina Hanzalah, seorang pemuda yang sangat hebat yang syahid dalam peperangan yang dia ikut, yang dia syahid ini peperangan yang dia baru saja lepas kahwin. Malam pertama, bila ditemui jenazahnya yang syahid ini dalam keadaan basah. Kerana apa? Kerana dia tak sempat mandi wajib. Bila malam pertama bersama dengan isteri mendapat panggilan jihad, dia terus pecut kuda, rempuh di dalam tengah-tengah musuh dan dia syahid. Dua orang insan yang istimewa ini, Sayyidina Hanzalah dan Sayyidina Abu Bakar ni satu hari sedang berjalan Sayyidina Hanzalah, kemudian datang Sayyidina Abu Bakar. Hanzalah dia sebut nafaqah Hanzalah, seolah-olah dia rasa macam dia ni orang munafik, orang yang berpura-pura beriman. Sayyidina Abu Bakar bila dengar keadaan macam ni, dia dengar Hanzalah kata ni, awak cakap macam tu. Dia tahu Hanzalah ni seorang pemuda yang hebat. Kenapa kamu cakap macam tu? Lalu Hanzalah kata, aku tadi masa duduk dengan Nabi SAW. Dalam majlis Nabi, Nabi menyampaikan tazkirah, Nabi menyampaikan ta'lim, Nabi menyampaikan peringatan-peringatan. Aku rasa iman cukup kuat. Tapi bila dah keluar daripada majlis ilmu bersama dengan Nabi, rasa lemah balik. Tadi semangat ni. Tadi semangat. Apa saja yang diperintahkan semua nak buat elok-elok. Tapi keluar-keluarnya rasa lemah balik. Lalu Sayyidina Abu Bakar kata, aku pun macam tu rasa. Dan ni kita pergi jumpa dengan Nabi SAW. Tanya Nabi. Bila mereka berdua pergi jumpa dengan Nabi, Sayyidina Abu Bakar cerita tentang apa yang disebut oleh Hanzalah. Lalu Nabi SAW menyebut, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu dia boleh bertambah dan boleh berkurang. Jadi bila dia bertambah dan bila dia berkurang. Ni kita kena tahu. Pasal apa, macam mana cara nak bertambah iman dan punca iman itu lemah. Jadi kita nak elak. Sebab apa iman disebut di permulaan tadi, dia adalah satu perisai dalaman yang sangat penting dalam kehidupan kita. Apatah lagi kita berada dalam zaman yang penuh dengan mehnah, dengan ujian, dengan fitnah dan sebagainya. Lalu ulama menggariskan pada kita, bila kita rasa iman kita lemah, nak tahu iman lemah ni, maknanya kita tak berapa semangat nak buat amal kebaikan. Rasa malas nak buat amal kebaikan. Tak ada semangat. Ataupun banyak melakukan maksiat dan sebagainya. Itu tanda-tanda lemahnya iman. Di mana yang disebut tadi, dia sanggup berzina. Bila iman tak sempurna. Dia sanggup minum arak. Makan benda-benda yang melalaikan. Ambil benda-benda yang melalaikan. Ayak ketum, ambil, minum, hisap dadah dan sebagainya. Merosakkan akal. Sebab apa? Sebab iman lemah. Sanggup mencuri, sanggup pecah amanah, sanggup ambil rasuah. Kenapa? Kerana iman lemah. Sedaklah pada ketika itu, iman kita lemah. Harap-harap kita ni tuan-tuan, tak berhenti umur kita, tak terhenti ketika iman lemah. Ini yang kita takut. Maka sebab tu bila kita sedar tentang kelemahan iman, kita kena cari jalan. Macam mana cara kita nak meningkatkan iman. Secara umumnya, ulama menggariskan 3 perkara untuk kita meningkatkan iman ini. Untuk kita meningkatkan iman ini, yang pertama sekali tak dapat tidak. Di mana cerita
yang disebut oleh cerita Sayyidina Hanzalah dan Sayyidina Abu Bakar tadi, mereka rasa iman mereka meningkat, iman mereka kuat masa mana? Masa duduk dalam majlis ilmu bersama dengan Nabi SAW. Maka sebab tu ulama kata, cara untuk meningkatkan iman yang paling utama adalah mendalami ilmu agama. Mendalami ilmu agama yang bersumberkan daripada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Di mana disebut Hanzalah dengan Sayyidina Abu Bakar tadi, iman rasa kuat masa duduk dalam majlis ilmu dengan Nabi. Supaya kita lah tuan-tuan. Pegang kitab ataupun duduk dalam majlis ilmu di masjid ada kuliah dan sebagainya. Masa tu, kalau orang buka telefon, bunyi telefon pun marah. Kacau orang nak mengaji. Dalam masjid mana boleh. Sebab apa? Sebab masa tu iman kita tengah kuat. Jadi sebab tu, kita kena berusaha mendalami ilmu agama. Saya ringkaskan dulu. Yang kedua, kita nak tingkatkan iman ini, kita kena sentiasa mengambil pengajaran daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah nanti kita huraikan. Malam ni kita tak baca kitab Idaman Penuntut dah. Sebab baca bab fiqh ni tak ada anak murid di depan ni, dia tak apa syok. Yang ketiga, kita kena berusaha beramal dengan amalan-amalan kebajikan, amalan-amalan soleh. Dan yang paling penting dalam amalan kita itu mesti dilakukan dengan ikhlas. Maka tiga benda ini, mendalami ilmu agama. Yang kedua, melihat tanda-tanda kebesaran Allah, mempelajari tanda-tanda kebesaran yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, berusaha beramal dengan ikhlas ini. Inilah cara untuk kita meningkatkan iman kita ulama. Jadi yang mendalami ilmu agama ni, ilmu apa yang kita nak kena belajar? Ilmu apa yang boleh membantu kita untuk meningkatkan iman ini? Kita mungkin orang yang pandai, orang yang bijak, ilmu kita tinggi, tapi masih lagi hidup, ada masalah dengan iman. Ulama kata yang pertama sekali, kita kena belajar Al-Quran. Al-Quran dan hadis. Cari ilmu-ilmu yang bersumberkan kepada Al-Quran dan hadis. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, "Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara." Dalam surah Al-Isra ayat 82, Allah kata kami turunkan Al-Quran ini huwa shifa', dia adalah ubat. Penawar dan juga rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang beriman. Pada siapa? Kepada orang yang beriman. Syifa wa rahmah. Penawar yang boleh mengubati segala jenis penyakit, khususnya penyakit dalaman kita. Dan yang paling penting dia adalah rahmah, tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sayang kat kita, dia turunkan Al-Quran sebagai panduan untuk kita, menyelamatkan kita daripada kerosakan untuk orang yang beriman. Wala yazidu zalimin. Tidak akan menambah apa-apa Al-Quran ni bagi orang yang zalim. Illa khasara. Melainkan rugi saja. Sebab apa? Diturunkan Al-Quran, dia ingkar. Diturunkan Al-Quran, dia ingkar. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah yang selalu kita baca. Maka bertambah-tambahlah kerosakan ke atas mereka. Sebab apa? Turun lagi Al-Quran, lagi dia benci. Turun lagi Al-Quran, lagi dia benci. Lagi dia rosak, lagi dia rosak. Orang macam ni, orang yang rosak dah. Rugi dah hidup dia. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaliha. Adakah mereka tidak tadabbur Al-Quran? Al-Quran ini kita kena banyak baca dan kita kena renung ayat dia. Walaupun kita mungkin tak faham tafsir. Memang kita tak faham tafsir ni ilmu khusus. Kepada orang-orang yang arif dalam bidang tafsir. Kita tak faham. Walaupun kita baca, kadang-kadang kita tak faham. Tapi apa yang kita boleh tahu hari ini ada banyak Al-Quran terjemahan untuk kita tadabbur. Kita renung ayat ni elok-elok. Kita renung ayat elok-elok. Saya selalu bagi contoh macam surah Al-Fatihah. Kita sehari semalam baca 17 kali. Kita tahu makna dia. Tapi kita tak tadabbur maksud dia. Tak merenung, tak memikirkan maksud dia. Sebagai contoh kita kata,
ayat selalu kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Kita duk minta tiap-tiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Sehari semalam 17 kali bagi orang yang istiqamah salat 5 waktu. Kita minta jalan yang lurus. Allah bagi tak? Allah bagi kat kita. Cuma kita yang tak ikut. Ini maknanya kita tak tadabbur. Jalan yang lurus tu jalan yang macam mana? Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah yang lain. Yang dikatakan jalan yang lurus ini. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa dia golongan an'amta alaihim ini? Allah kata dalam Al-Quran, an'amta alaihim ini indah. Dari kalangan minan nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin. 4 golongan. Nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Hak ni hak kita duk minta. Tapi dalam kehidupan kita yang sebenar, luar daripada solat, adakah kita berusaha menjadi seperti golongan ini? Golongan para Nabi, apa kerja mereka? Apa kerja buat para Nabi? Kerja buat para Nabi adalah menyebarkan Islam. Bawa agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ajak manusia menyembah Allah, menjauhkan diri daripada taghut. Kita yang duk minta ihdinas siratal mustaqim ni di luar solat kita. Adakah kita ikut jalan ini? Jalan ajak orang kepada Islam, jalan ajak orang menyembah Allah, jauhkan diri daripada taghut, ataupun kita termasuk golongan duk ajak orang pergi taghut, jauh daripada Allah. Ini makna kita tak tadabbur. Jadi kalau kita tadabbur, dia akan jadi golongan. Begitu juga siddiqin, syuhada dan salihin. Saya tak perlu ulas panjang tentang benda ni. Jadi Al-Quran ni Allah kata dia permudahkan bagi kita untuk kita fikir. Walaqad yassarna al-Quran lidzikr fahal min muddakir. Dalam surah Al-Qamar. Ayat 17. Allah kata sesungguhnya kami permudahkan Al-Quran untuk orang yang nak ambil sebagai peringatan. Tak susah. Surah Al-Fatihah ni surah yang cukup mudah bagi kita. Anak kecil tak reti baca Quran lagi, boleh baca dah surah Al-Fatihah. Boleh faham dah maksud dia. Cuma kita hari ini, kita kena tadabbur. Kena renung ayat Al-Quran. Jadi ini yang pertama. Untuk kita kata ilmu agama, ilmu pun nak belajar? Ilmu Al-Quran. Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi SAW. Macam yang kita belajar pada malam ni. Nabi sebut dalam hadis yang dinukilkan dalam kitab Mustikah hadis ini, tak sempurna iman kalau orang tu masih duk buat jahat. Jadi kita kena sempurnakan iman kita. Yang kedua yang kita nak kena belajar ni apa dia? Kita kena belajar tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah yang mulia, yang maha agung ini. Asma'ul Husna kita kena belajar. Apa maksudnya? Begitu juga dengan sifat 20 dan sebagainya. Kenapa? Bila kita kenal Allah, kenal betul-betul Allah SWT ni lagu mana, barulah kita akan betul-betul yakin dengan kekuasaan Allah SWT. Macam orang selalu sebut lah, tak kenal maka tak cinta. Memanglah kita kata Allah tu maha berkuasa. Kuasa lagu mana? Berkuasa lagu mana? Kita tengok daripada Asmaul Husna 99 nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita faham tentang maksud dia yang sebenar. Kita masih lagi lemah dalam bab memahami ataupun belajar tentang Asmaul Husna. Ini saya cadangkan. Tuan-tuan, wujudkan kuliah berkaitan dengan Asmaul Husna ini, biar kita kenal sungguh-sungguh sifat dan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita kenal, maka insya-Allah iman kita akan lebih kuat. Dia yang ketiganya, kita kena belajar tentang sirah nabawiyah. Sirah Nabi. Sebab kita kena kenal sungguh-sungguh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Dia bukan insan biasa macam kita. Sampai kadang-kadang orang sanggup kata dia pun macam kita, mungkir janji, tak tunai janji nak pergi mengerjakan haji, tiba-tiba tahun yang ke-6 hijrah tak pergi menunaikan haji, tak menunaikan umrah bila berlaku perjanjian. Sanggup keluar daripada mulut seseorang yang mengaku Islam, kata Nabi pun tak tunai janji,
Kata Nabi pun buat kesalahan, Masya Allah. Ini betul-betul tak kenal. Betul-betul tak kenal Nabi. Maka sebab tu kita kena belajar sirah Nabi. Ilmu agama yang boleh mengangkat atau meningkatkan iman kita, antaranya yang ketiga disebut tadi, adalah belajar tentang sirah nabawiyah. Banyak buku-buku sirah tentang, carilah buku-buku yang muktabar, yang hari ini banyak diterjemahkan. Bila kita kenal sungguh-sungguh dengan Nabi SAW ini, Masya Allah. Seorang sahabat Nabi, dia bertanya dengan Nabi tentang persiapan dia. Ya Rasulullah, apa persiapan yang lagi yang perlu aku buat untuk berhadapan dengan kiamat dan berhadapan dengan Allah SWT yang boleh menyelamatkan aku. Aku dah solat, aku dah puasa, zakat, haji, aku dah buat. Tapi aku rasa tak cukup. Tapi yang aku pasti, dia kata, aku sangat mengasihimu ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW sebut apa? Anta ma'aman ahabbah. Kamu bersama dengan orang yang kamu sayang. Di akhirat nanti insya-Allah kamu akan bersama dengan orang yang kamu sayang. Karena dia sayang pada Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, kita ni orang yang walaupun kita tak pernah jumpa Nabi, tapi kita cuba renung tengok. Tanpa jasa dan pengorbanan Nabi SAW, dapatkah kita terima Islam pada hari ini? Takkan dapat. Maka kita kena belajar sirah nabawiyah ini supaya kita kenal Nabi. Macam yang disebut tadi, bila kenal akan lahirlah cinta, akan lahirlah sayang. Maka inilah yang Nabi SAW sebut, aku rindu dengan ikhwan, saudara-saudaraku. Mereka tak pernah melihat aku, tapi mereka taat dengan aku. Mereka sentiasa melihat aku, sentiasa bersalawat kepada aku. Mereka sentiasa rindu dengan aku. Ini ikhwan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang dirindui oleh Nabi SAW. Yang seterusnya tuan-tuan, kita kena belajar tentang nilai-nilai yang ada dalam agama Islam, dalam ajaran Islam, dalam syariat Islam itu sendiri. Kita bila dengar syariat ni, kita takut macam seolah-olah macam ini cerita politik dan sebagainya. Kita tak pernah menilai. Contoh hukum halal haram. Kenapa Allah menghalalkan satu benda ni? Kenapa Allah mengharamkan satu benda ni? Ini perlu kita nilai. Bila kita nilai syariat, hukum hakam, nilai-nilai yang ada dalam agama ni, maka kita akan nampak Islam ni adalah satu agama yang sangat baik. Maka ketika itu, kita sayang dengan Islam, kita rasa bangga dengan Islam, itulah tanda iman kita meningkat. Bila iman kita tingkat pada masa itu, insya-Allah apa saja yang dihalalkan Islam, halallah kita. Apa saja yang diharamkan Islam, haramlah ke atas kita. Tidak akan timbul lagi persoalan. Kenapa nak halal? Kenapa nak haram? Kenapa itu tak boleh? Kenapa ini tak boleh? Hari ini timbul balik isu LGBT. Pasal apa tak boleh? Sampai ada orang nak iktiraf juga. Nak iktiraf juga LGBT. Walaupun Islam haram. Kaji nilai dia. Kaji nilai. Kenapa Islam mengharamkannya? Kita orang Islam. Sebab tu kita kena ingat macam ni. Dalam Islam, selalu saya ulang. Apa sahaja yang ditetapkan oleh Allah SWT, hendaklah kita taat, kita patuh tanpa mempersoalkannya. Apa saja yang ditetapkan oleh makhluk, bukan dari sumber wahyu, hendaklah kita kaji, kita tabayun, kita cari hikmah dia. Baru kita taat. Jadi soal yang ditetapkan hari ini, timbul semula. Saya pun pelik dengan orang. Timbul semula. Kita duk rasa kita lebih hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah tetapkan sesuatu itu haram, kita duk rasa ini macam menggugat hak kemanusiaan. Macam-macamlah hujah yang diberikan. Seolah-olah kita lebih hebat daripada Allah yang menciptakan kita sendiri. Yang menciptakan kita sendiri. Jadi, kita kena belajar nilai-nilai agama. Begitu juga dengan benda-benda yang lain. Kenapa Islam mengharamkan arak? Kenapa Islam mengharamkan riba? Kenapa Islam mengharamkan rasuah? Kenapa Islam mengharamkan kezaliman? Kenapa Islam mengharamkan penipuan dan sebagainya? Semua ni bila kita kaji nilai-nilai dia dalam Islam, insya-Allah benda ni duduk dalam ilmu tasawuf. Kita kaji. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita kaji, kita akan dapat kebaikan. Kebaikan dia apa? Tak lain tak bukan meningkatkan iman. Ni yang kita nak. Meningkatkan iman, kerana apa? Dengan meningkatnya iman, dia akan dapat
akan dapat menyelamatkan hidup kita di dunia, apatah lagi ketika di akhirat nanti. Iman ni adalah kunci syurga. Kunci syurga. Tanpa iman, batal iman, buatlah baik tara mana pun, tak ada syurga bagi kita. Ya? Dan yang seterusnya yang kita kena belajar ni, sebagai manusia biasa, mungkin bila kata kita belajar sirah Nabi, tak apalah dia Nabi, kita akan kata macam tu. Sedangkan kita tak boleh kata macam tu. Jadi kita juga kena belajar sirah sahabat-sahabat Nabi. Sirah tabi'in. Sirah tabi'ut tabi'in. Kita kena belajar sirah orang-orang yang hebat ini. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang dianggap sebagai orang yang paling kuat imannya di kalangan manusia biasa yang bukan Rasul. Allah iktiraf dia. Kalau kita tengok dalam surah Al-Lail, ya, Allah iktiraf dia. Kerana dia apa? Kerana dia manusia yang paling bertakwa. Amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ayat yang selalu dia di hujung-hujung. Allah Subhanahu wa taala sebut dia akan dijauhkan. Wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka. Akan dijauhkan daripada api neraka yang membuak-buak ni orang yang paling bertakwa, al-atqa. Kenapa? Alladhi yu'ti ma lahu yatazakka. Yang memberikan hartanya untuk Islam, untuk fisabilillah, untuk menyucikan diri dia. Dia tidak mengharapkan apa-apa balasan. Dia tak mengharapkan apa-apa balasan pun bila dia menginfakkan harta. Ini Sayyidina Abu Bakar. Kalau kita tengok dalam tafsir, siapa yang dimaksudkan dengan Al-Atqa itu, disebut bahawa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hebatnya orangnya. Kita hari ini macam baru-baru ni lah. Kita tengok. Dan macam berlaku sahabat-sahabat kita di Palestin. Mereka sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak bagi bantuan ni terketak-ketak duit nak buat keluar. Nak bagi bantuan. Fisabilillah nak bantu Palestin. Bagi orang yang faham, tuan-tuan tengok, kita di negeri Kedah, antara daerah yang tertinggi, kawasan yang tertinggi bagi banyak orang, yang tempat paling susah di Bali. Ada seorang kawan tu, tuan-tuan, sampai dia jual kebau dia sekok. Jual kebau dia sekok dengan harga 6,000 lebih. 6,000 tu semua bagi kat Palestin. Kita boleh tara tu. Tu orang tak ada kerja apa. Kerja kampung. Jadi, kerana apa? Kerana kefahaman. Kerana iman. Mari belajar daripada sirah sahabat. Macam mana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Dia pernah meluahkan makanan yang dah masuk pun dalam mulut dia. Kerana apa? Kerana tak tahu dari mana mai makanan tersebut. Bila tanya-tanya, tak tahu mai daripada mana, luahkan terus makanan tersebut. Kenapa? Tak mau benda-benda yang macam ni. Ni hebatnya. Imam Asy-Syafi'i, walaupun dia bukan di kalangan sahabat, tapi kita boleh tengok macam mana hebatnya dia. Jadi, sirah-sirah orang yang hebat ni kita kena belajar. Walaupun mungkin tak ada kuliah secara khusus, lah ni kitab-kitab banyak berkaitan dengan kisah-kisah sahabat, kisah tabi'in, orang-orang yang hebat ini. Supaya apa? Supaya kita boleh ambil contoh-contoh, berikan kepada kita kekuatan. Yang kedua yang kita kena buat tadi yang disebut tentang renung tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Renung tanda. Sebab itulah Al-Quran banyak. Afala yubsirun, afala ya'qilun, afala yatadabbarun. Banyak Allah Subhanahu Wa Taala duk tanya kita. Pasal apa kita tak melihat tanda kebesaran. Ayatullah ini ada dua kata ulama. Yang pertama ayatul makru'ah. Ayatul makru'ah ni ayat yang dibaca. Tanda-tanda kebesaran Allah yang dibaca, yang ada dalam Al-Quran, yang disebut oleh Nabi SAW. Ini tanda-tanda kebesaran yang kita baca. Daripada pembacaan itu kita boleh faham. Ini Allah Subhanahu Wa Taala Maha Penyayang. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Berkuasa. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya. Allah sebut dah dalam Al-Quran. Jadi, hak tu kita baca. Dan kita ambil faham. Itu pun penting. Yang keduanya disebut ayatum manzurah. Ayat yang dipertontonkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda-tanda kebesaran yang dipertontonkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Hak macam kita duk kena hari ni.
pandemik COVID-19. Tak rasakah itu tanda kebesaran Allah? Kalau kita fikir betul-betul, memang kita akan terasa. Ini memang betul-betul tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Allah nak huru-harakan seluruh dunia, mengubah norma hidup manusia seluruh dunia. Bukan satu negara, bukan satu kaum, bukan satu negeri, bukan satu kampung, tapi seluruh dunia ini dengan hantar makhluk yang manusia tak nampak pun. Dia tetap makhluk Allah. Bakteria COVID-19 ni tetap makhluk Allah. Allah hantar makhluk yang mata kita tak nampak pun, tapi boleh menghuru-harakan kehidupan manusia seluruh dunia. Boleh mengubah terus cara hidup manusia. Macam yang kita rasa hari ini. Macam yang kita duk rasa hari ini. Maka sebab tu kita kena ambil ini sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Bila kita tengok ini sebagai tanda kebesaran Allah, apa yang perlu kita buat? Hendaklah kita insaf. Insaf, bertaubat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh dalam Al-Quran. Allah kata, kami telah utuskan kepada umat-umat yang terdahulu di kalangan mereka, rasul-rasul. Kemudian mereka mendustakan rasul-rasul tersebut. Lalu kami timpakan kepada mereka. Allah timpakan kepada mereka apa dia? Allah timpakan kepada mereka penyakit dan kesempitan hidup. Kesempitan hidup dan penyakit. Kemudian Allah suruh pada kita dengan ditimpakan penyakit dan kesempitan hidup ni, Allah suruh kita berdoa kepada Allah, merendah diri, tadarruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang Allah suruh kita buat. Jadi kita hari ini kena renung tanda-tanda kebesaran Allah ini. Allah nak tegur kita, tuan-tuan. Alhamdulillah, Allah masih sayangkan kita. Dia tegur sebelum kita mati. Kalau dah mati, tak ada apa dah. Kita nak perbetul sebelum kita mati. Jadi, Allah dah tegur kita macam kita tegur anak-anak kita. Sebelum terlewat, kita tegur. Belum terlewat, kita rotan. Sebelum terlewat, kita hukum kalau dia buat salah. Sebab apa? Sebab kita sayang dia. Allah sayang kita, sebelum terlewat, dia tegur kita. Maka ambillah teguran Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan yang seterusnya, yang ketiga, kita kata tadi, berusaha beramal dengan ikhlas. Beramal dengan ikhlas ini, kita kena mulakan. Mulakan dengan hati kita, keazaman yang sungguh-sungguh nak buat amal dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Hati kita kena ada keazaman untuk itu. InsyaAllah bila hati dah, ikhlas ni dia main daripada hati. Bila hati dah ada keazaman, ada kesungguhan untuk melakukan amal yang ikhlas ini, InsyaAllah akan dituruti dengan lidah dan perbuatan. Paling kurang, tuan-tuan, sebab tu kata kena ada ilmu. Kita nak buat amal yang Allah suruh ini, paling kurang kita orang awam. Allah Maha mengetahui, kita orang biasa. Bila buat amal dia nak pada balasan. Walaupun duk kata ikhlas nak juga pada balasan. Lalu Allah janjikan balasan-balasan tertentu. Kita buat amal atas dasar menuntut balasan daripada Allah. Kerana nak balasan yang Allah janjikan, kerana nak balasan yang Nabi SAW janjikan, itu kata ulama masih lagi termasuk dalam ikhlas. Jangan tuntut janji makhluk. Kalau tuntut janji makhluk, dia tak termasuk dalam ikhlas. Tapi kalau tuntut janji Allah, janji Rasul, walaupun Rasul tu pun makhluk, tapi dia tak bercakap melainkan apa yang diwahyukan oleh Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kalau Nabi kata sembahyang jemaah dapat 27. Salatul jama'atu afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjemaah itu lebih baik daripada salat seorang 27 kali ganda. Kita pun menapak pergi masjid nak sembahyang jemaah kerana nak 27 kali ganda. Masih dikira dalam ikhlas. Tapi kita kena usaha. Mulakan dengan hati kita. Yang kedua, tanamkan sifat mahmudah dalam diri kita. Tanamkan sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang baik. Jauhi sifat mazmumah, sifat-sifat yang keji. Terutama kita hidup dalam zaman yang penuh dengan fitnah hari ini. Penyakit macam kita duk kena penyakit COVID-19 ini. Terasa kita
Seolah-olah kita tak terima teguran Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tegur dalam khutbah pun saya tegur. Saya kata kita asyik salah orang. Ni kluster tu, ni kluster, ni kluster tu, kluster ni, tapi kita tak tengok pun apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak tegur kita. Duk kayangan lah, bangsawan lah, kluster orang biasa, kluster macam-macam kita duk kata, marah orang. Tapi kita sendiri tara mana kita ambil ini sebagai teguran Allah Subhanahu Wa Taala. Satu pun kita dalam zaman fitnah, dalam Facebook, dalam macam-macam fitnah keluar. Ini satu penyakit. Jadi kita kena buang dulu semua. Kerana apa? Kerana kita nak tingkatkan iman kita. Dan kita nak tingkatkan iman ini. Amal-amal yang ikhlas ini, dia mesti disertai dengan sentiasa berzikrullah. Zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cari zikir-zikir yang maksur. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak dia punya fadilat. Itu semua tu dia kena, insya-Allah kita akan dapat apa yang disebut cara untuk meningkatkan iman ini, supaya apa? Supaya kita selamat daripada apa yang disebut oleh Nabi, tak berzina kalau kita tengah beriman. Tak minum arak kalau kita tengah beriman. Tak mencuri kalau kita tengah beriman. Tak merompak orang kalau kita tengah beriman. Jadi apa punca kelemahan iman ni yang terakhirnya? Kena boleh kita sekejap saja secara ringkasnya. Yang paling besar sekali punca kepada kelemahan iman ini adalah kejahilan. Sebab tu hak pertama tadi nak tingkat iman kena mendalami ilmu agama. Punca hak iman lemah pun sebab ni juga berkaitan dengan ilmu. Kita mungkin kata, aku dah pandai. Dah. Ilmu agama ni lagi banyak kita belajar, lagi kita akan rasa jahil. Sebab tu kita tawaduklah dengan ilmu agama ni, belajarlah. Supaya kita betul-betul faham dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Taala daripada diri kita sebagai hamba dia. Kejahilan ni dia akan menyebabkan kita, kadang-kadang hak jahil sungguh. Kadang-kadang hak dia tak sedap kata dia jahil. Ni pun banyak. Kemudian ada lagi penyakit ataupun punca kepada lemah iman, dia jenis tak peduli. Bukan kata dia tak tahu, dia tak peduli. Dia tak peduli, dia tak mau, dia enggan ikut ajaran Islam. Kerana apa? Kerana dia lupa kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qala wa man ya'ba ya Rasulullah? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang tak mau masuk pada syurga ini adalah orang yang enggan. Enggan. Dia tak mau, dia tak peduli. Orang sebut, buat hak macam ni, ini hak Islam suruh, ini hak Allah SWT suruh. Dia tak peduli. Walaupun diberikan ganjaran, walaupun dijanjikan keselamatan, dia tak peduli. Sebab apa? Ni golongan yang disebut oleh Nabi SAW tadi, orang yang tak mau. Dia tak peduli dengan janji Allah, tak peduli dengan ancaman Allah, tak peduli dengan dosa yang dia buat dan sebagainya. Yang seterusnya, orang yang selalu meremeh-remehkan perbuatan dosa. Alah, nanti kita taubatlah. Dia buat macam tu. Hak jenis macam ni, lama kelamaan bertambah-tambah titik hitam di dalam hatinya, maka menjadikan dia makin lama makin lemah imannya. Bila lemah iman nak bangkit sekali bukan senang. Kadang-kadang sampai pada tahap Allah bagi teguran, macam teguran COVID-19 pun duk macam itulah juga. Sebab apa? Terlalu hitam hatinya sehingga tak dapat nak nampak teguran Allah Subhanahu Wa Taala. Akibat daripada meremeh-remehkan perbuatan dosa. Mengulang-ulang perbuatan dosa. Yang seterusnya, cinta dunia yang berlebihan. Apa yang disebut sebagai al-wahnu, cinta dunia yang berlebihan, akan menampakkan seseorang itu ke mana fokus hidup dia, sehingga kadang-kadang dia melanggar batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari sana, bila ada dah semua ni, maka mailah apa yang dimaksudkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai musuh yang nyata pada ketika itu, iaitu syaitan. Dia mudahlah. Bila kita dah rosak, sampai pada tahap cintakan dunia berlebihan, maka pada ketika itu kita mudah terpengaruh dengan hasutan syaitan. Syaitan dah berjanji di depan Allah Subhanahu Wa Taala.
Rabbi bima aghwaytani. Tuhanku, kau dah hukumkan aku sesat. Engkau dah hukumkan aku sesat. Kemudian dia bersumpah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan menyesatkan manusia keseluruhannya. Dengan cara apa? Dengan cara memperhiaskan manusia dengan dunia. Menjadikan apa yang manusia suka dengan dunia ni macam elok. Macam perhiasan. Jadi memperhiaskan manusia dengan dunia. Semuanya. Tapi syaitan kata apa? Illa ibadakal mukhlasin. Melainkan hamba-Mu yang ikhlas. Kalau orang yang ikhlas, syaitan tak boleh kacau. Jadi sebab tu, bila kita terlalu cintakan dunia, masa tu syaitan masuk cukup senang. Cinta dunia ni macam-macam lah. Nak umur panjang pun dunia juga. Nak kaya pun dunia. Nak hebat pun dunia. Jadi bila terlampau cintakan dunia, nak terlampau umur panjang, kita sanggup buat benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak terlampau kaya, sanggup mencuri, sanggup merompak, sanggup rasuah, sanggup amal riba dan sebagainya. Jadi terlampau menyebabkan syaitan mudah masuk. Dan yang terakhirnya, saya nak pesan, kita hidup ni mesti dah hidup dalam ruang lingkup ataupun dalam kalangan pergaulan kita yang baik. Yang jadi masalah antaranya adalah pergaulan kita. Kita duduk dalam kumpulan yang tak mau kepada Islam, kita pun akan terikut macam tu. Kalau kita duduk dalam kumpulan atau kawan-kawan yang nak kepada Islam, nak pergi masjid, nak pergi kuliah, nak pergi cari ilmu, nak berpuasa sunat, nak solat sunat, kita pun akan ikut. Sebab tu, kita kena berkawan dengan orang-orang yang nak kepada Islam. Hak tak mau kepada Islam ni kita ajak dia, tapi kita tak jadi pengikut dia. Biar dia jadi pengikut kita, jangan kita jadi pengikut dia. Ini kadang-kadang merosakkan kita. Bila kita duduk dengan kumpulan hak memang jelas dia tak mau kepada Islam, kita akan terpengaruh dengan dia. Dia akan cari jalan macam bagi nampak macam baik apa yang kita buat tu. Sehingga kan hak Islam suruh jadi nampak tak elok. Sebab apa? Matlamat dia memang tak mau ke Islam. Jadi berkawan dengan orang yang nak kepada Islam, kawan dengan orang yang nak kepada jalan hidup yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan selamat dalam kehidupan kita. Kenapa? Kawan-kawan yang terbaik ni kawan-kawan yang sentiasa memberi nasihat. Mudah-mudahan tuan-tuan ada manfaat pada pertemuan kita pada malam ni secara ringkas. Saya mohon maaf pada terlajak. InsyaAllah jika diberikan kesempatan kita akan bertemu lagi dalam masa yang lain. Mudah-mudahan apa yang baik itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tak baik itu dari kelemahan saya sendiri. Walaupun hakikatnya semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maaf sekadar itu pada malam ini. Marilah sama-sama kita terus bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat kembali bala yang sedang kita hadapi hari ini, wabak yang sedang kita hadapi hari ini. Yakinlah Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang mampu untuk membantu kita. Jadi tawakal kita kepada Allah, tapi jangan tawakal sampai tak jaga SOP, jangan tawakal sampai vaksin pun tak mau ambil, jangan tawakal sampai redah ikut semua, itu tak boleh. Itu bukan cara bertawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu berazam, kamu berusaha, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakkallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pergantungan utama kita tetap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam masa yang sama, sebagai usaha, sebagai ikhtiar, kita kenalah ikut apa yang digariskan ini. InsyaAllah kita akan terselamat dalam kehidupan kita. Kita berdoa banyak-banyak, buat munajat setiap malam selepas maghrib. Tiap-tiap malam kita buat munajat. InsyaAllah Allah akan bantu kita. Saya amat yakin Allah SWT akan angkat balik bala ataupun ujian ini setelah kita semua bersedia menerima teguran Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita terima teguran, insya-Allah Allah akan turunkan kembali rahmatnya kepada kita dengan cara mengangkat kembali wabak, insya-Allah. Mohon maaf sekadar itu yang dapat saya sampaikan. Marilah sama-sama kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله تعالى أعلى وأعلم.